Baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata ia. Hal, bukankah, amanukum, aku percaya kepada kamu. Aku percaya kepada kamu alaihi atasnya. Illa, melainkan. Kama, sebagaimana. Amintukum, telah aku percaya kepada kamu. Telah aku percaya kepada kamu ala akhihi, atas saudaranya. Min qablu, daripada dahulu. Wallah, maka Allah khairun, sebaik-baik. Hafizon, penjaga. Wahwa, dan dia. Arhamu, sekasih-kasih. Ar-Rahimin, yang mengasihi. Baik, saya masuk dulu. Berkaitan cerita Nabi Yusuf, yang mana beradik Yusuf ini, ia telah kembali kepada bapanya dan membawa barang-barang yang telah dibekali. Dan satu syarat yang Nabi Yusuf kendaki, kamu boleh datang ke sini semula dengan syarat kamu mesti bawa saudara lelaki kamu yang kamu katakan bersama bapa kamu, iaitu Bunyamin. Sekiranya kamu tidak membawanya, maka tidak ada sukatan buat kamu. Ingat bahawa kami yang memberi sukatan dan kami yang menjaga perbendaharaan ini. Jadi syarat itu bagi adik-beradik Yusuf ini berat. Tapi nak tak nak dia minta juga kepada bapanya. Kalau tak dia tidak akan dapat bekalan lagi. Bekalan makanan lagi. Jadi sekarang qala, telah berkata ia. Hal amanukum alaihi, bukankah aku percaya kepada kamu alaihi atasnya. Illa, melainkan. Kama, sebagaimana. Amintukum, telah aku percaya kepada kamu ala akhihi, dari atas saudaranya min qablu, daripada dahulu. Jadi si bapa ini, iaitu Nabi Yaqub, dia berkata, kalau aku percaya dengan kamu, samalah aku percaya dulu. Dulu aku percaya engkau nak jaga Yusuf. Kemudian kamu balik kata dimakan di serigala. Sekarang ni kamu nak bawa adik ataupun beradik-beradik Yusuf ini. Kalau aku percaya juga engkau bawa, sama aku percaya dengan kata-kata kamu dahulu. Wallahu khairun hafizah, kata Nabi Yusuf, maka Allah sebaik-baik yang menjaga.
wa huwa arhamur rahimin, dan dia sekasih-kasih yang mengasihi. Dia balik ke rumah ni, belum buka barang-barang yang dibekalkan, belum buka lagi. Pertanyaannya ialah dia nak minta supaya boleh bawa lain kali dia adik Bunyamin ini. Kalau tak bawa, dia habislah kita, tak dapat sukatan. Jadi berat juga sebagai ayah ni. Hanya ayahnya mengungkit. Dia mengungkit kata-kata, kalau aku percaya kamu sekarang ni sama aku percaya dia dengan kamu dulu. Macam tu bahasanya. Macam mana kamu dulu bawa Yusuf, kata-kata kamu pun sama dengan ini. Kemudian sambungan ayat ni, walamma, dan manakala. Fatahu, telah membuka mereka. Mata'ahum, akan barang-barang mereka. Wajadu, telah mendapati mereka. Bida'atahum, dengan barang-barang mereka. Ruddat, telah dikembalikan ia. Ilaihim, kepada mereka. Qalu, telah berkata mereka. Ya abana, wahai bapa kami. Ma nabghi, apakah lagi yang kita kendaki? Apakah lagi yang kita kendaki? Panjang makna. Ma nabghi, apakah lagi yang kita kendaki? Hazihi, ini. Bida'atuna, barang-barang kita. Ruddat, telah dikembalikan ia. Ilaina, kepada kita. Wa namiru, dan kita dapat menyarai. Dan kita dapat menyarai. Menyarai itu daripada bahasa sara. Dia menyara. Kita dapat menyarai ahlana, akan keluarga kita. Wa nahfazu, dan kami pelihara. Ahona, akan saudara kami. Wa nasdadu, dan kami minta tambah. Kaila, sukatan. Bair, sepikul unta. Zalika, itu. Kailun, sukatan. Yasir, yang mudah.
Baik, saya mak semula. Ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum. Mereka berborak-borak, mereka tak buka lagi barang-barangnya. Ya. Lepas tu barulah dibuka, ya, karung-karung mereka. Walamma fatahu, dan manakala telah membuka mereka mata'ahum akan barang-barang mereka, wajadu, telah mendapati mereka bida'atahum, barang-barang mereka, ruddat ilaihim, telah dikembalikan ia kepada mereka. Jadi kebiasaannya, ya, kalau pergi, ya, ke Mesir ni akan membawa barang-barang sebagai tukaran. Ya, tak kira barang-barang itu berupa, ya, pinggan mangkuk ataupun barang-barang yang dianggap berharga, ya, jadi tukaran untuk mendapatkan makanan. Jadi yang terperanjat bila buka karung-karung mereka, didapati barang-barang tukaran mereka dikembalikan, tak diambil, dipulangkan balik bersama dengan, ya, pemberian makanan yang, ya, dibekalkan. Jadi qalu, telah berkata mereka, di depan bapa mereka. Qalu, telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami, mana beri, apakah lagi yang kita kendaki? Dia rasa heran. Apa lagi yang kita kendaki? Hazi bita'atuna. Ini barang-barang kita. Ruddat ilaina. Telah dikembalikan ia kepada kita. Ibarat kita beli barang. Barang kita dapat. Duit yang kita, ya, bagi itu dipulangkan balik. Macam itulah ibaratnya. Ini barang-barang kita. Dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana. Dan kita dapat menyarai ataupun kita dapat memberi makan ahlana, akan keluarga kita. Wa nahfazu akhana, dan kami pelihara akan saudara kami. Wa nasdadu, dan kami minta tambah kaila ba'ir, sukatan sepikul unta. Kalau kita bahasakan, kalau macam ni ayah, kita nak minta lebih satu pikul unta lagi pun memang senanglah. Ya. Kalau sekarang kita dah nampak barang-barang kita yang kita jadikan sebagai tukaran tak diambil, dibagi balik kat kita. Ini menunjukkan, ya, mereka jujur kepada kita. Zalika kailun yasir. Itu sukatan yang mudah. Kalau macam ni senang, ya, kita nak dapat lebih. Nak minta sukatan satu unta lagi pun tak ada hal kalau macam ni. Tapi syaratnya, ya, kami kena bawa saudara kami. Itu kendak pembesar itu. Jadi, ya, seterusnya, qala, telah berkata ia, lan, sekali-kali tidak akan. Lan ni, ya, makna yang tidak berubah. Ya. Dia pendek tapi maknanya panjang. Sekali-kali tidak akan. Lan. Ya. Ursilahu, aku lepaskan akannya. Aku lepaskan akannya. Ma'akum, bersama kamu. Hatta, sehingga, tu'tuni, kamu datangkan kepadaku. Kamu datangkan kepadaku mausikon, satu perjanjian. Minallah, daripada Allah. La ta'tunnani, sungguh kamu mesti
datangkan kepadaku. Sungguh kamu mesti datangkan kepadaku bihi dengannya, illa melainkan an bahawa yuhato ia dikepung bikum dengan kamu. Falamma maka manakala atauhu telah mereka datangkan akannya, mau sikohum akan perjanjian mereka. Qala telah berkata ia, Allahu Allah ala atas ma apa yang nakulu kita katakan. Wakil yang jadi saksi. Baik. Kali ini dia nak bawa adiknya Bunyamin. Tidak semudah yang dia kendaki, semana dulu ayahnya telah melepaskan Yusuf kepadanya. Kali ini ayahnya memberikan syarat. Syarat itu adalah bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah. Itulah syarat yang perlu mereka jaga. Dulu dilepaskan begitu saja. Kali ini mereka disuruh bersumpah. Qala telah berkata ia, bapanya, lan sekali-kali tidak akan ursilahu ma'akum, aku lepaskan akannya bersama kamu. Aku takkan lepaskan dia. Macam itulah. Dia bersama kamu hatta sehingga tu'tuni mausikum minallah. Sehingga kamu datangkan kepadaku, tu'tuni, kamu datangkan kepadaku, mausikon, satu perjanjian minallah, daripada Allah. Itu yang dikatakan sumpah. Itu perjanjian tu daripada Allah tu mana sumpah. La ta'tunnani bihi. Sungguh kamu mesti datangkan kepadaku dengannya. Illa melainkan an yuhata bikum. Melainkan bahawa ia dikepung dengan kamu. Mana anak tadi disuruh akad sumpah. Akad sumpah itu yang mana dia akan pulangkan semula atau kembalikan semula kepada ayahnya. Kecuali seandainya dia kepung, atau mengikut tafsirannya, kecuali kamu mati, ataupun kamu dikalahkan, ataupun kamu dikepung. Jadi, hal itu tidak melanggar sumpah. Falamma maka manakala atau telah mendatangkan mereka akannya mausiqahum, akan perjanjian mereka. Mana dah mereka berakad sumpah dengan bapa dia, yang mereka bersumpah wallahi
demi Allah, sungguhnya aku akan pulangkan semula ya adikku ini kepada ya ayahku, melainkan bahawa ya aku dikepung ataupun kami mati ataupun ya kami dikalahkan. Jadi ya itu dikatakan sebagai syarat untuk membawa Bunyamin ini. Setelah mereka ya mengadakan akad sumpah itu, kata ayahnya, qala, telah berkata ia ayahnya, Allahu ala ma naqulu wakil. Ingat ya, Allah atas apa yang kita katakan yang jadi saksi. Ingat ya, itu bahasa dia macam tu. Ingat ya, apa yang kita katakan ini, ya Allah jadi saksi kepada kita. Kata ayahnya. Ya. Baik, sambung lagi. Waqala. Dan telah berkata ia. Ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku. La tadkhulu, jangan kamu masuk. Min daripada, babin pintu, wahidin yang satu. Dalam braket satu pintu. Wadkhulu, dan masuklah olehmu. Min daripada, abwab pintu-pintu. Kalau pintu saja tadi bab min babin. Babin tu satu pintu. Jamaknya abwabin. Abwabin tu jamak dia. Pintu-pintu. Mutafarriqah, yang berpisah-pisah. Wa ma ugni, dan tiada aku dapat melepaskan. Wa ma ugni, dan tiada aku dapat melepaskan. Ankum, dari kamu. Minallah, daripada Allah. Min syai'in, daripada sesuatu. Inil hukmu, tiada hukuman, illa, melainkan, lillah, kepunyaan Allah. Alaihi, atasnya. Tawakkaltu, telah bertawakal aku. Wa alaihi, dan atasnya, fal yatawakkal, maka hendaklah ia bertawakal. Al-mutawakkilun, oleh orang-orang yang bertawakal. Baik. Waqala, dan telah berkata ia. Ia bapaknya menasihatkan anaknya. Sebelum pergi, dinasihatkan. Ya baniyah, wahai anak-anakku. La tadkhulu min babin wahid. Jangan kamu masuk daripada pintu yang satu.
Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, dan masuklah olehmu daripada pintu-pintu yang berpisah-pisah. Jadi kalau kita tak faham maksud atau tujuan orang tua ini sebagai ayah, kenapa orang tua ini menasihatkan anak-anaknya nanti masuk ke Mesir, jangan segerombolan masuk satu pintu. Kamu kat sana nanti berpecah-pecah, berpisah-pisah. Jangan kamu sekelompok, kamu sahaja. Apa tujuannya? Sebab anak-anak Nabi Yaqub ni, anak-anak dia semua ditakdirkan lawa-lawa. Cantik-cantik. Anak-anak dia. Sebab itu, Nabi Yusuf ni, adalah di antara adik-beradik yang paling lawa, yang paling handsome. Sebab itu, kenapa? Sebab kalau dia bersatu kelompok, nampak sekumpulan sahaja, dikuatiri mengikut tafsir, dia tertimpa sihir ain. Sihir ain ni maknanya pandangan mata jahat akan mengenai, menjadikan musibah kepada anak-anaknya. Jadi sihir ain ni maknanya sihir yang didatangkan daripada pandangan. Jadi orang memperhatikan, tertumpu kepada anak-anaknya, dan di situ juga boleh terkena sihir. Sebab itu, bila dia berpisah-pisah, orang tak berapa perasan sangat. Jadi, pandangan tidak sejurus satu tempat. Sebab masing-masing berpisah-pisah. Itulah tujuan bapa atau sebagai ayah menasihatkan anak-anaknya. Itu nasihat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, kita juga kena yakin dan percaya bahawa adanya sihir ain. Sihir ain ni ialah sihir melalui pandangan. Dengan pandangan tadi, dia boleh menundukkan seseorang atau boleh menjadikan satu musibah kepada seseorang. Macam orang-orang tua-tua dulu, bila anak-anak, anak kecilnya, cantik-cantik, comel-comel, kadang saja dihodoh-hodohkan, tidak begitu dikemas-kemaskan, mana tidak tak nampak, supaya tidak nampak cantik sangat, macam tu. Jadi kadang saja dikotor-kotorkan dekat pipi dia, jadi tidak nampak begitu menyerlah. Jadi itu dikatakan dikuatiri nanti si anak ini terkena sihir ain. Jadi itu mereka mengambil tauladan daripada ayat ini. Itu dikatakan kenapa Nabi Yaqub mengarahkan anaknya berpisah-pisah, supaya dia terhindar daripada terkena sihir ain ini. Tapi katanya lagi, wa ma ughni ankum minallahi min syai'in. Dan tiada aku dapat melepaskan, dan tiada aku dapat melepaskan dari kamu, daripada Allah, daripada sesuatu. Maksudnya kalau nak terkena juga, aku tidak dapat nak berkata apa kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Inil hukmu illa lillah. Tiada hukuman melainkan kepunyaan Allah. Allah yang memberi hukum, Allah yang memberi keputusan. Alaihi tawakaltu. Ke atas Allah aku bertawakal. Si ayah ini hanya berserah kepada Allah. Wa alaihi, dan ke atasnya juga, falyatawakkalil mutawakkilun, maka hendaklah ia bertawakal
oleh orang-orang yang bertawakal. Jadi, orang-orang yang bertawakal ini mana semua orang. Bukan aku saja. Tawakal ini juga untuk semua orang. Bertawakal kepada Allah. Maka hendaklah tu kena tengok. Maka hendaklah. Fal yatawakal. Jadi lam tu dikatakan sebagai lam amar, suruh. Maka hendaklah ia bertawakal, artinya itu perintah. Menunjukkan bahawa kita jangan lupa bertawakal kepada Allah dalam segenap keadaan. Berserah kepada Allah. Sebab berserah kepada Allah, siapa yang memeliharanya, siapa yang menjaganya, ialah Allah. Seandainya sudah bertawakal, berlaku juga sesuatu, itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Okey, teruskan. Walamma, ayat yang ke-68. Walamma, dan manakala dahulu telah masuk mereka. Min haisu, daripada mana-mana. Amarahum, telah menyuruh ia akan mereka. Abuhum, oleh bapa mereka. Makana, tiada adalah ia. Yugni, ia melepaskan. Anhum, dari mereka. Minallah, daripada Allah. Min syai'in, daripada sesuatu. Illa, melainkan. Hajatan, satu hajat. Fi nafsi, dalam diri. Ya'qub, Qadoha, telah ia tetapkan akannya. Telah ia tetapkan akannya. Wa innahu, dan sesungguhnya ia. Dan bahawasanya ia, Dan bahawasanya ia, sebab depan ada lam tu. Dan bahawasanya ia, lazu, sungguh yang empunya, ilmin, ilmu. Sungguh tu pada lam tu. Lazu tu, lam tu mana sungguh. Sungguh yang empunya ilmin, ilmu. 5, bagi apa yang alamnahu, telah kami ajarkan akannya. Walakinna, dan akan tetapi, aksarun nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya bahas mula. Walamma dahulu, dan manakala telah masuk mereka. Mana mereka sudah masuk ke Mesir. Min haisu amarahum, daripada mana-mana telah menyuruh ia akan mereka, abuhum, oleh bapa mereka. Mana diikutlah arahan
yang bapaknya suruh. Ya, suruh masuk berpisah-pisah, jangan satu grup saja. Nanti orang pandang semacam je kumpulan ini. Ya. Makana yugni anhum minallahi min syai'in. Tiada adalah ia melepaskan dari mereka daripada Allah daripada sesuatu. Maknanya, mereka mengikut apa yang bapanya perintahkan atau suruh. Tapi hakikatnya mereka juga tidak dapat melepaskan diri kalau seandainya berlaku sesuatu yang Allah tentukan. Illa hajatan fi nafsi Yusuf Yaquba qadaha. Melainkan satu hajat daripada diri Yakub telah ia tetapkan akannya atau telah ia selesai telah ia lepaskan boleh juga, tetapkan pun boleh juga. Maksudnya hanya dia nak hanya hajat daripada Nabi Yakub. Maknanya Nabi Yakub ni suruh anak-anaknya melakukan demikian. Itu adalah hajat atau keinginan diri Yakub. Dia sudah tetapkan, sudah selesaikan atau tunaikan dia punya kehendaknya. Tapi kalau nak terjadi juga, itu tak dapat nak kata apa. Tapi si anak-anak, dia telah mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua ini atau oleh ayahnya. Wa innahu, dan bahawasanya ia lazu ilmin, sungguh yang mempunyai ilmu. Maknanya, Nabi Yakub ini adalah manusia yang mempunyai ilmu. Sebab ia seorang Nabi dan mempunyai ketinggian ilmu yang tidak diketahui oleh manusia lain. Kemudian 5 alamnahu, bagi apa yang telah kami ajarkan akannya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Tidak mereka mengetahui macam mana Allah mengilhamkan sesuatu kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ni seolah-olah bila bercakap tu sesuatu yang tergambar di hadapannya. Sebab itu anak-anaknya tadi mengikutlah arahan ayahnya. Tapi kalau nak terjadi juga, itu bukan kehendak anak-anak itu. Tapi anak-anaknya telah melepaskan hajat bapaknya. Itu maksudnya. Baik, ayat yang ke-69. Walamma, dan manakala. Dahulu telah masuk mereka. Ala Yusuf, atas Yusuf. Awa ilaihi, telah ia bawa. Awa telah ia bawa. Ilaihi, kepadanya. Ahohu, akan saudaranya. Qala, telah berkata ia, ini sesungguhnya aku. Ana, aku. Ahuka, saudara engkau. Fala tabta'is, maka jangan engkau
maka jangan engkau berduka cita. Maka jangan engkau berduka cita. Bima, dengan apa yang kanu adalah mereka ya'malun, mereka kerjakan. Baik, saya masuk mula. Walamma dakhulu, dan manakala telah masuk mereka ala Yusuf, atas Yusuf. Maknanya ya, adik-beradik Yusuf ini sudah masuk ke dalam ya, istana Yusuf. Pada masa itu ya, Bunyamin ini ya, dibawa oleh Yusuf ala awa ilai ahahu, telah membawa ia kepadanya akan saudaranya. Maknanya maka Bunyamin ini ia ditarik atau diasingkan daripada adik-beradiknya, dibawalah ke satu ruang yang adik-beradik yang lain ia tak nampak, seolah-olah ia adik-beradik ini seolah-olah Bunyamin ini diingatkan oleh adik-beradiknya tengah di soal siasat. Macam itulah. Jadi sebenarnya ya, Nabi Yusuf dia begitu rindu ya, dengan ya, adiknya yang satu ibu ini. Lalu ya, dibawa ke satu ruang yang mana ya, adik-beradik yang lain tidak mengetahui. Qala, telah berkata ia, terus terang Nabi Yusuf mengatakan, ini sesungguhnya aku ana ahuka. Aku saudara engkau. Jadi pada masa itu Nabi Yusuf tidak ya, buang masa. Ia mengikut ceritanya awal ini dengan makna ia peluk pun ada. Ia peluk kepadanya akan saudaranya. Maknanya Nabi Yusuf peluk saudaranya ini dan dia kata, akulah saudara engkau. Ya, akulah Yusuf. Ya, fala tabta'is, maka jangan engkau berduka cita. Jadi terperanjat jugalah macam Bunyamin ni ya, mungkin tak menyangka juga yang ya, ni adalah Yusuf, sebab ya, daripada perubahan fizikal ya, sudah tentulah berlainan. Ya, Bunyamin pun tak kenal yang Yusuf ini adalah ya, adik-beradiknya. Jadi pada masa itu ya, dengan tidak menyorokkan apa-apa, Nabi Yusuf terus mengatakan, ya, akulah saudaramu, akulah Yusuf. Maka jangan engkau berduka cita dengan apa yang bima kanu ya'malun, dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Mereka ni, mana saudara-saudara yang 10 ni, adik-beradik yang 10 ni, mereka ni berdengki dengan Yusuf ya, dan berdengki dengan Bunyamin. Mereka sentiasa berdengki, tak senang hati dengan Yusuf dan juga Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ni tahulah ya, dia dah tak ada, Nabi Yusuf dah tak ada di sisi mereka, tapi dia ingin kenangkan ya, adiknya juga menjadi mangsa ya, kepada abang-abangnya yang lain ya. Sebab itu ya, sekarang ni ya, adiknya sudah selamat sampai ke Mesir, dan ya, Bunyamin pun sudah ya, tahu dan kenal, sebab diperkenalkan yang Nabi Yusuf itu adalah saudaranya ya, seibu sebapa. Jadi pada masa itu ya, adik-beradiknya dia tidak tahu, belum tahu lagi ya. Adik-beradiknya lain tak tahu lagi. Dan hal ini juga si Bunyamin ini merahsiakan ya, daripada ya, abang-abang yang lain, bahawa ya, pembesar ini adalah saudara dia
atau adik-beradik dia. Hal ini dirahsiakan lagi. Ya. Jadi bagaimana ya, kesudahan setelah ya, Bunyamin ini dapat duduk atau sudah sampai memijak bumi Mesir ini, dan sudah mengenali bahawa rupanya pembesar ini adalah adik-beradik seibu sebapanya. Apa jadi dengan seterusnya mengenai tentang adik-beradik yang lain, dan apa yang akan berlaku sesudahnya. Nanti kita akan datang, kita sambung lagi, insyaAllah. Jangan lupa. Nah, itulah maknanya cerita yang panjang mengenai tentang satu kisah satu kisah panjang dalam Quran, iaitu surah Yusuf. Berbeza dengan surah-surah lain, tidak ada cerita yang sebegini indah. Jadi surah Yusuf ini kita tengok satu novel yang begitu indah sekali. Daripada kecil sampailah dia dewasa. Dan adakah ia akan jumpa kedua orang tuanya? InsyaAllah dia akan jumpa nanti. Orang tuanya itulah